Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Najib selaku ketua kelas di sini, haji dan hajah, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana hari ini hari 12 Zulhijjah 1443, kita dah belajar dah ilmu hari haji ni. Hari 12 ni orang panggil hari apa? Hari nafar awal. Hari tasyrik tu nak guna bila? Kita ni ada dua nama. Hari sebelah tu dipanggil hari tasyrik yang pertama. Hari ni tasyrik yang kedua. Esok tasyrik yang ketiga. Tapi satu lagi nama untuk hari haji semalam dia panggil hari Al-Qar. Mana hari orang duduk di Mina tak balik, asalnya lah. Zaman kita lah ni pakai kelip belakang. Nak kelip pagi ada, kelip malam pun ada. Dia mari mabik sekejap pun ada, mari mabik lama pun ada. Tengok keadaan lah. Anda duk perhati tengok, kita kena memperbanyakkan lagi dari sudut pihak bimbingan haji di Malaysia ni. Dia kena perkemaskan lagi hikmah haji itu sendiri, falsafah haji itu, biar orang terasa kenapa kita kena duduk Mina dalam keadaan sempit-sempit, kena beratur tandah banyak. Oh, kami haji relax tahun ni, haji relax, duduk Mekah, hotel kemah-kemah, duduk di Aziziyah. Walaupun ada tempat di sini, ada setengah tu tak segi melontar. Alah, melontar dia tu bagi wajib, boleh bayar dam, relax. Tahun ni pula satu fenomena yang kita membimbangkan, yang masuk dengan visa tidak haji nak buat haji, mereka terpaksa kena langgar SOP. Dari sudut negara dilanggar, dari sudut syariat pula langgar. Masuk tak pakai ihram. Kalau pakai ihram, checkpoint dia akan tanya, ni mana visa haji, masa apa pakai ihram. Jadi tak usah pakai ihram. Hak tu kita suruh ke majlis fatwa lah. Kita tak boleh, bukan kerja kita menghukum, tapi dari sudut SOP syariat terlanggar perkara itu. Sebab tu anda duk fikir tengok, mesti diperbanyakkan lagi perbincangan kita tentang hikmah haji itu sendiri. Hikmah haji, anda cerita dah dulu masa di taklimat kita di hotel tu, orang besar duduk hotel besar Mekah tu, satu family tak mau mari melontar, tak pasal segi Mina, letih, jauh, apa ni, jam, penat, macam-macam lah dia punya alasan. Kemudian bila kita mari, ana diarahkan supaya pergi ziarah keluarga ni untuk berbincang, berunding. Kita kata tuan haji, hajah, balik nanti mesti nak tulis nama haji di kad bisnes ni, muka orang besar-besar. Dia kata nak tulis juga. Kita tak boleh tulis. Kata boleh tulis, tak ada masalah. Cuma kalau kita tak pergi melontar, tak pergi mabik, dia kena tulis tu ada tambahan sikit lagi. Haji K dalam kurungan. Dia kata K tu apa? K tu kambing lah. Muka semua benda tak pergi belakang, tinggal belakang wajib. Maknanya orang ni tak pergi melontar bayar kambing, tak pergi mabik bayar kambing. Jadi akhirnya haji kambing. Ketawa buat dia. Tak mahu kita haji kambing. Maka disitulah kita kena buka balik ilmu kaitan haji. Kenapa dalam ayat-ayat haji disebut tentang korban? Wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Unta tu
Allah, unta yang sembelih itulah dia panggil budna. Unta yang kamu sembelih itu sebahagian daripada syiar agama Allah. Kita cukur kepala ni pun termasuk dalam ibadat. Hanya ibadat itu ada pada haji dengan umrah. Kalau duk dia kapur, nak gimana tu beribadat? Ibadat apa? Cukur kepala? Tak, tidak ada. Hak budak-budak mai, kalau benar bola cukur kepala tu, itu mazhab dia ya, mazhab bola. Bukannya mazhab dalam fiqh. Kan kalau benar apa-apa, cukur kepala. Tak ada. Maknanya orang nak bercukur di atas nama ibadat di sini aja. Jadi kita tengok ilmu tentang hikmah itu, iaitu ilmu tentang kepatuhan kita kepada syariat ataupun arahan Allah Azza wa Jalla. Itu yang sangat penting. Jadi ilmu ni sangat besar, sangat diperlukan dalam mengerjakan haji. Ilmu tentang memahami hikmah, rahsia, ataupun orang panggil sekarang ni falsafah. Dia bunyi hilir sikit falsafah dah. Ilmu falsafah haji, ilmu hikmah haji, ilmu tentang rahsia-rahsia haji. Kenapa kita kena melontar, kenapa kita kena tawaf, kenapa kena duduk di sini. Jadi bila kita jumpa tu baru kita nampak banyak sebenarnya ilmu yang Allah SWT anugerahkan kepada kita, para jemaah sekalian. Ada dah risalah anda bagi kepada tuan-tuan dan haji dan hajah tu sudah dibagi. Risalah tajuk dia Hikmah Haji. Ada tengok ke? Kau baru tengok saja, buka tak lagi. Dah penat. Tengok. Buka tu. Dalam geruk ada dah tu. Cuma tak ada nak buka. Pasal tu dia ni di antara uslub dakwah kita cetak risalah pamphlet yang lipat-lipat tu. Macam kita bagi baru ni kelebihan awal Zulhijjah. InsyaAllah balik ni kita akan bagi lagi satu risalah, tajuk dia Istiqamah selepas haji. Sebagai bekalan diri kita nak balik untuk beristiqamah di atas landasan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Di istiqamah tu penting. Maka dalam risalah haji ni kita tengok, tuan-tuan boleh buka tengok. Kalau tak ada tu tolong share balik. Di antara hikmah, ibadat haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ia merupakan fardu yang wajib ke atas setiap Muslim yang akil, baligh dan mampu. Kemampuan itu zaman kita ni banyak tambahan. Kemampuan dengan kotanya, kemampuan dengan kesihatan yang luluh kesihatan dan sebagainya, banyak kemampuan pula. Bebas COVID lagi, PCR dia panggil, mazhab PCR pun ada. Tapi Allah fardukan ke atas kita sekali je seumur hidup. Hei, tuan-tuan tak mari haji lagi berasa apa sekali. Boleh 10 kali. Tapi bila mari, baru tahu hikmahnya kenapa sekali. Sebab bukan senang nak sampai ni. Bukan mudah. Macam-macam cabaran kita dengar. Tu semalam tu sikit-sikit baru tu. Hak tak pendengar lagi cabaran kena dengar. Barulah dia mantap. Tak boleh tinggal. Kita nak dengar dia. Nak dengar kita punya cabaran tu setara mana. Jadi itu dia panggil hikmah. Mengapa sekali seumur hidup? Dia panggil rihlatul umur. Rihlah haji ni pengembaraan seumur hidup. Sebab Allah sediakan untuk kita tu besar sangat. Dia punya kelebihan. Baik, orang muda-muda mari haji. Saya ni masalah lah, kata ustaz, mari muda haji ni. Tak ada, lepas ni lah, kita ada lagi peluang. Sebab sebenarnya kalau mengikut kota Arab Saudi ni, kepada orang dia sendiri, ahli orang negeri dia akan bagi 5 tahun sekali. Sebab ada hadis yang mengatakan, jangan berlalu 5 tahun kecuali kamu akan ziarah Baitullahil Haram. Tapi kalau kita tak boleh mari haji, kita mari umrah. 5 tahun sekali, jangan lebih. Setakat ni rasa tak lebih lagi tak? Tak lagi tu mari dah belum ni 5 tahun. 18. Lah ni 22. Ada cukup. Coba tu.
Karena dalam hadis Nabi kata, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Selang-seli di antara haji dengan umrah, kerana dia boleh menghilangkan kefakiran dan dosa. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kita nak faham hadis lagu ni? Tak fakir mana 60,000 habis, 70,000 habis. Kecuali masih rambut asas habis 12,500. Contohnya, B40 dia panggil. B40 berapa belah ribu? 12,500. 12,000. Kita kata tak fakir, dia ada setengah orang hak mari tu jual tanah dah tu. Tolak dah tanah kau anak suruh bayar untuk mak ayah nak pergi Mekah berbekal-bekal. Dan memang anda kenal lah beberapa orang pakcik-pakcik, makcik kita ni jual tanah pusaka nak mari haji. Bila mari haji tanpa bimbingan, dia jadi lara. Tak tahulah kuano, buat buat dia. Orang panggil yoya. Jadi kita kata penting untuk merealisasikan perjalanan haji itu mesti ada ketua kelas yang menjaga kita tu, insya-Allah. Baik. Haji merupakan suatu hijrah kepada Allah sebagai menyambut seruannya, iaitulah melalui lidah Nabi Ibrahim AS. Ibrahim bila dia selesai bina Kaabah, Allah kata, ya Ibrahim, panggil orang mari. Ibrahim, panggil orang mari Mekah. Ibrahim kata, ya Rabbi, walam yablu sauti. Setakat mana suara aku nak dengar? Allah perintah Ibrahim, innama alaikal nida wa alainal balagh. Kerjamu panggil, yang menyampaikan kepada telinga orang ni aku, Allah kata. Ibrahim pun naik atas Kaabah dia ataupun atas bukit Abi Kubis. Dia panggil, ya ayuhan nas, innallaha qad ibtana lakum baitan fahujju. Manusia semua, Allah dah bina kepada kamu rumah Kaabah lah, dia je binanya. Allah perintah kepada dia, fahujju, mari semua. Jadi katanya orang-orang yang berada di alam zuriat pada ketika itu jawab. Ada hak jawab sekali, mari sekali lah dia. Berapa kali dah mari? Umrah sekali, haji sekali, 2 kali baru jawab. Berapa kali sudah jawab? 3 kali dah. Ni 2 kali. 2 kali juga. Hak paling nakal sekali sini siapa dia? Masa tu Abu Ana 30 kali tu ni. Tu mana dia kata siapa dia jawab sekali ya dia bagi. Contoh bila kata Ibrahim di alam zuriat ketika tu, dia jawab labbaik. Tu jawapan tu. Labbaik maknanya kami nak pergi. Dia jawab sekali, dia mari sekali. Patut hak mati tak mari haji tu, tak jawab tu. Pasal itulah kita kena jawab. Jadi kita jawab. Itu dalam riwayat kata orang yang jawab sekali dia mari sekali. Maka hijrah kepada Allah sebagai menyambut seruannya, ia adalah suatu musim yang berulang. Tempat muslimin berkumpul setiap tahun untuk menyaksikan kelebihan yang disediakan bagi mereka di tempat yang paling suci dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita mikir macam mana tempat yang paling suci, tapi sampah sarap, sampah cerita lain. Sebab itulah di antara ulama salaf, Ibnu Abbas contohnya, dia kata annal arda la tuqaddisu ahada. Bumi tidak menyucikan orang. Bumi, kita ni tanah haram Mekah ni, Madinah, orang panggil tanah apa? Tanah suci. Ardul Muqaddasah dia panggil. Ardul Muqaddasah ni Mekah, Madinah, Palestin. Itu Ardul Muqaddasah. Tapi bumi tu dia bukan macam mesin basuh lah kita kata. Tapi dia tidak auto, kita kena pecek. Tak? Bila pergi Mekah kan automatik. Apa dia, kita mencari redha ilahi. Cari redha ilahi itu kita kena buat hak Tuhan redha. Jangan pergi cari redha saja, pergi buat hak Tuhan tak redha, tak jadi redha. Ini maknanya penting kata-kata hikmah ini. Apa dia kata? Annal arda la tuqaddisu ahadan. Bumi tidak mensucikan orang. Yang mensucikan orang tu, orang tu sendiri kena jadi suci. Bila kita mari dengan hati kita pun ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kita mencari keampunan Allah Azza wa Jalla, ketika itu insya-Allah kita akan dapati apa yang kita nak. Dan insya-Allah
kita letak sangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla bahawa kita dapat melakukan haji pada tahun dengan penuh ikhlas, dan kita juga telah melaksanakan menunaikan haji dengan SOP yang ialah, kita nak kata terbaik, kita tak boleh puji kita sendiri. Nak kata tak baik, kita buat yang terbaik dah bagi kita. Jadi kita letak bahawa aku dah melaksanakan sebaik mungkin yang kita mampu untuk melakukan haji ni. Sebaik mungkin yang kita mampu melakukan haji, kita kata Alhamdulillah setakat mana yang kita buat. Maka di antara beberapa hikmah haji ni, berikut adalah hikmah yang terpenting dan yang paling menonjol dalam kerja haji yang kita buat ni. Yang pertama, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, tauhid kepada Allah. Mana bermula dari mana lagi tauhid ni? Bermula daripada kita mula bertalbiyah, mula niat, terus kita iklan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Sambung. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berapa kali? La syarik. Tidak ada sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan duk iklan dengan lidah saja. Kita kena iklan dari sudut amali kita. Tak boleh sekali-kali kita melakukan perbuatan yang boleh melanggar SOP tauhid. Oh, saya tak ada. Baca dah kerusalan ni? Belum? Baca dah. Kalau baca kan habis kerak ya. Baca sorak ke baca kejemaah? Tak salah. Kita tanya tu mah takut dia syarah dah. Syarah atau syarah tak boleh, banyak lagi tajuk. Isu tauhid bukan kecil. Kita nampak macam tauhid ni satu tembok yang besar yang tak boleh runtuh. Dia pun dah runtuh. Sebab itulah kata di para ulama Islam, 3 perkara yang meruntuhkan tauhid. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, perkataan kita. Yang kedua, perbuatan. Oh, saya tak pergi tempat berhala, tunduk-tunduk ke berhala, tak pergi. Memang kita tak pergi semua berhala. Tapi kita pergi tempat orang menyembah berhala. Itu atas niat kita lah. Dah kita tak buat lah. Walaupun kita pergi ke Batu Kis tu, naik menara tinggi tu, hodok pegang tombok ke apa, tak ingat. Ni orang Kuala Lumpur kat rumah dia ni. Itu tidak memberi kesan. Tapi kalau kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh merusakkan, itu anda sebut dalam kuliah kita pada jemaah sekalian, di antara perkara yang wajib mesti kita kena hayati. Tuan-tuan balik dalam kitab Mestika Hadis, nama dia Mestika Hadis ni panggil kitab negara Malaysia, sebab dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia, ditandatangani oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia. Kitab Malaysia jadi, bukan keluarga Malaysia, kitab Malaysia. Kalau KJL sekarang ni istilah keluarga Malaysia, Abu Anas dulu lagi mengisytiharkan kitab Malaysia. Ilih tak ilih kita. Baik. Dalam kitab ni, bab yang ketujuh dia sebut senarai-senarai perkataan, perbuatan yang boleh meruntuhkan tauhid. Contohnya kita kata, kita makan, sudah makan nasi, sudah makan, kita jilat jari sebelum basuh kan. Apa kotor, jijik macam kucing mu ni. Oh, dia kata dia hina. Kita kata, jangan hina, ni sunnah Nabi. Sunnah apa ini? Tak ada tamaduk. Kafir orang kata. Kena mengucap semula. Walaupun kata-kata itu nampak macam mana. Jadi kalau tengok budak-budak sekarang ni, kalau duk main pecah baju atas petah ni, hina Islam ni, cuba menjadi tanggungjawab pihak pemerintah lah. Kita ni tak boleh nak hukum yang kafir bodoh gitu, jangan. Tak ada dalam kaedah takfir muayyan. Baik, itu yang pertama, tauhid. Yang kedua, jadi ada hikmat kita tawaf. Orang duk tanya buat apa kat tawaf 7 kali. Kenapa sa'i 7 kali? Kenapa melontar 7 biji? Siapa dia boleh awak hari ni bisa? Kenapa? Ikut Nabi. Lagi? Cikgu nak jawab tu, Cikgu Haji. Langit bumi 7. Nah,
Dia lah kata lah putar nak suruh jawab ni. Langit 7, bumi 7, di Malaysia Kedah apa 7? Ada. Oh, Kedah 7. Dia bunyi Melayu tak payah lah. Tak orang putih. Sebe je boleh lah. Dia pun dengar 7 banyak bakal senyap gitu, tak jawab. Jawapan yang paling comel sekali subhanallah. Dan Nabi buat. Itulah menunjukkan bahawa kepatuhan. Sebab tu dalam zikir kita, zikir pagi kita tu, zikir petang kita, zikir lepas solat, dia ada yang berangka, berbilang. Contohnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bilang 33 kali. Kita kena jaga betul-betul ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia cukup 33. Kerana kalau tak cukup 33, lebih ke kurang, maknanya kita lara dalam bilangan. Mana boleh? Dia tanya pilot ni. Mana pilot kita mana? Nah, kenapa orang pilot ni jaga betul-betul dia punya apa dia panggil? Altitude apa benda larang? Kalau tidak pergi ke lain. Tak boleh duduk. Ikut aku nak buat apa pun. Ikut aku apa. Setiap benda tu ada channel dia. Nah, jawab dia nak pergi Kota Baru jawab je. Tak Kuala Terengganu tu. Itu dia panggil. Maknanya kenapa Nabi SAW dia ada yang dia beri angka. Hak ni 10 kali. Yang ni 100 kali. Hak ni kena baca 4 kali. Semua tu dia punya hikmah yang tersendiri. Jadi tawaf ni kita kena tawaf. Kalau kita tawaf agak pusing, Allah, kalau tingkat bawah tu boleh kira. Naik tingkat atas ni banyak kilometer juga tu. Tawaf kita. Sudah tawaf klik gosok betis tak tahu gapo. Sebab kita tidak menghayati dalam kita tawaf tu, iaitulah tentang kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Ni kita nak pergi melontar. Itu menunjukkan bahawa kita dipatuh semata-mata kerana Nabi SAW sebut dalam hadis, innamat tawafu bil baiti wa sa'i bainas safa wa ramyil jimar li iqamati zikrillah. Tawaf, sa'i, melontar li iqamati, semata untuk mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi melontar Allahu Akbar. Dan kalau dia kata Allahu Akbar 7 kali, sini boleh kata. Kenapa pergi kata renung? Mudah jawapan dia, tak payah ngaji dia. Nabi buat gitu, itu sama masalah. Betul tak? Betul jawapan itu. Cuma kita nak, dia panggil mengorek hikmah. Kenapa? Itu lah. Hikmah tu yang kita nak perbesarkan supaya haji dan hajat terasa bahawa aku duduk di sini ibadat. Kalau kita balik jumpa dengan orang-orang hok tak mau duduk mina, kita kata, kita boleh cakap lah sebab kita duduk sini. Oh, saya ni bangga. Kadang-kadang bangga tu. Boleh duduk luar mina tu bangga. Oh, relax kami haji tahun ni. Apa duduk sepit-sepit beratur berjambah tak? Kita duduk dalam bilik sedap. Tidur pun relax. Ni tidur belawai banyak. Tapi alhamdulillah semalam body untuk apa kemah tak kuat. Tak bunyi mana dia? Kau sekat kita mari tak bunyi. Kok ada. Mungkin hari mula-mula tu penat kan, mari daripada Arafah tu dia kuas. Ada. Lah ni satu penyakit baru pula mari timbul ni. Kalau nak tidur kena pakai wayar. Apa dia panggil tu bahasa jenis? Oh, tanya. Ana pernah sekali pergi tidur di hospital. Habis ni wayar belakang sini ni. Oh, dia kata ustaz ni kalau nak tidur kena pakai alat. Doktor bagi alat kita. Galah mari pakai Mekah. Kita pakai tak ada apa je, sedar tengah malam lemah. Akhir kali buaya tu. Alhamdulillah tak selamat sampai ni. Ada sahabat ni 3 alat dia beli, dia tak pejabat ni. Nak tidur sikit pun tengah hari kau lah pakai wayar. Kita kata masya-Allah. Pakai wayar pula ni doktor dia. Mai kita pergi haji dulu pasal nak beriti awak ni. Banyak kerja ni. Kita sambung kagak pula. Yang ketiga, hikmah sa'i. Kenapa sa'i? Oh, panjang pula. Yang keempat, kenapa kita wukuf di Arafah? Mungkin ustaz kita dah bagi tahu dah. Wukuf di Arafah ni Allah nak kumpul satu tempat. Kita ni kalau ada majlis penganugerahan, pengijazahan, konvo, dia tak buat rumah kosong-kosong dah. Saya pergi atas sini rumah awak konvo boleh atas dia. Tu budak-budak mai sambut hari jadi pasal jenis apa poh laju mari pai tangga ke. Becek-becek loceh wah lo bunga. Oh tu pesta baru lah ni. Lagi kita berusi tengok. Dia mari semanggil nama sekesian. Ni tuai dia ni, tuai. Apa?
Pergi aku ni nak ambil gambar, kata, "Hai, buat apa bodoh buat aku ni," kata. Mana apa. Jadi kau lagu tu pula. Tak apalah. Kalau nak hantar hadiah, hantar je lah. Duk main ambil gambar. Pak malu kau orang ada tu. Kadang-kadang hadiah segi sangat je, bunga je boleh. Ya, baik. Siapa mana kita? Wukuf. Baik. Wukuf ni dia tak boleh orang panggil dia negeri hari ni. Kalau boleh macam tu senang. Untuk kita Malaysia, kita ambil hari ni. Tak ada jam apa-apa. Buat kita ya kumpul tempat awal Nabi wukuf tu. Di masjid Namirah. Lepas tu kita pakat pergi doa dekat dengan bukit Jabal Rahmah. Senang ke hidup lah gitu? Tak. Allah suruh kita berkumpul satu masa, satu tempat, pelbagai bahasa merayu kepada Allah Ta'ala pada petang hari Arafah, Asyiyati Arafah. Pada petang hari Arafah tu semua pelbagai bahasa meminta dengan Allah Azza wa Jalla satu perkara je dia minta. Apa dia minta? Keampunan dan nak ke syurga. Hak permintaan lain tu kecil-kecil. Minta nak projek ni itu bersifat sementara. Menyusahkan diri untuk cari harta korang. Betul tak? Kita hari ni kadang-kadang menyusahkan diri kita untuk siapa? Untuk orang lain. Mana boleh untuk orang lain? Nama saya Ustaz. Nama saya masa saya hidup ya. Kalau sudah mati sudah bertukar nama kita kepada orang lain. Sebab tu telah dikatakan yang pertama sekali dicabut daripada kita nama. Ya, Haji Khairul mati. Bukan Khairul ni. Orang mari rumah tak cari dah mana Haji Khairul? Tak, mana mayat? Di mana jenazah? Mana nama pertama lagi tak ada dah. Hilang dah nama. Mana kita menyusah diri kita untuk orang lain. Habis macam mana kita nak jadi menyusah untuk diri kita macam mana? Harta yang kita ada tu kita guna. Diguna pada jalan yang baik. Menjadi Allah Ta'ala panggil kita pergi ke Arafah semata-mata untuk apa? Untuk diberi anugerah pada satu masa saja, pada masa yang sama, supaya kita dapat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita pergi lagi hikmah. Risalah ada ni, baca sendirilah lepas tu. Wukuf di Arafah, kemudian melontar jamrah. Tajuk kita melontar ni lah. Kita dah faham dah semalam. Kemudian masalah tahallul. Tahallul ni pun banyak dah semalam. Sini saya tak jumpa. Di kemah satu lagi 2-3 orang mari sini. Dia kata, "Ustaz, saya ni kali pertama bercukur dalam hidup." Rupanya payah nak cukur ni. Payah. Kali pertama bercukur. Berapa orang kali pertama sini? Akak tangan. Kali pertama belaka. Orang lain tu bukan mari umrah dah kali dah. Cukur dah lah. Tapi nak cukur tu cabaran. Berasa cabar ke tak cabar? Semangat. Alhamdulillah. Motivasi kuat. Dia boleh cukur. Ada tak cukur? Tak mau cukur. Kita nak 100% tak siapa juga. Pasal ada lagi hak saja ke rambut. Saja ke rambut. Macam-macam. Baik. Jadi kita pergi kepada korban dan bayaran dam yang kita buat ni. Ini di antara hikmah-hikmah haji. Tuan-tuan boleh baca dari risalah yang ringkas ini. Kita mengatakan Alhamdulillah. Itu tazkirah ringkas subuh kitanya. Kita nak cari hikmah di sebalik mengerjakan haji. Jadi anda rasa tuan-tuan haji dan hajjah, cuba keluarkan apa yang kita nampak dalam ibadat haji ni. Sila. Nak mikrofon. Apa dia hikmah ibadat haji? Cuba kata. Mengesahkan Allah dan mengingati kepadanya, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jam sikit otak pagi ni saya. Tahu. Siapa dia nak cakap? Nak bagi tahu hikmah haji dia buat ni. Apa yang kita rasa hikmah? Tak apa cakap kalau salah kita betul. Pertamanya nampak realiti umat wahidah. Ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Lepas tu mana sebenar kita ni semua sama, kecuali yang mana lebih bertakwa tu dia lebih di sisi Allah. Nampaklah mungkin duduk Arab baju kotor tu
jauh lebih baik dari kita. Kat sini nampak semua. Baik. Yang pentingnya kita nak jadi orang yang bertakwa. Nak mendidik diri kita, jiwa kita, nafsu kita daripada nak buang perkara-perkara yang tidak baik. Karena itulah Nabi sebut kepada Amru, seorang sahabat nama dia Amru bin As. Waktu dia nak masuk Islam, dia mari jumpa Nabi. Dia Amru ni Gedai Bani Samsing lah, Mekah ni. Kerja dia nak bunuh Nabi SAW. Tapi bila Allah Ta'ala syarahallahu sadrahu, Allah Ta'ala cerahkan dada dia untuk masuk Islam, dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, aku nak masuk Islam. Nabi ni biasanya dia akan hulur tangan, salam. Bila nak hulur tangan, Amru ni tarik balik tangan dia. Nabi kata, malaka ya Amru, kenapa tarik balik ni? Cancel, tak jadi masuk Islam. Dia kata, no, lakin uridu an ashtarid. Aku nak buat syarat. Nak masuk Islam, nak syarat. Syarat apa? Dia tahulah dia nak bunuh Nabi. Nabi pun tahu pengarut dia tu. Apa khabar juga, Amru nak kena. Dia kata, aku nak satu ya syarat. Kalau aku masuk Islam, Allah Ta'ala hapuskan dosa aku lepas. Oh, dia kata, Nabi pun tanya, ama alim ta ya Amru? Hei Amru, mu tak tahu ke tidak? Islam yang kamu mengucap nanti, ya jubu ma qablahu, meruntuhkan semua dosa kamu yang lepas. Kemudian, kalau bila kamu berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, hijrah juga menghapuskan dosa. Kita dua ni lepas belakang dah lah tu. Nah, hijrah ke Madinah sudah tak ada. Islam kita alhamdulillah beranut atau rumah Islam. Yang ketiga Nabi kata, ama alim ta'annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Mu tahu ke tidak Amru, haji itu sendiri, haji ni yang kita buat ni meruntuhkan dosa-dosa yang lepas. Haji dan hajah kata alhamdulillah. Maknanya Allah buka ruang kepada kita, ni haji meruntuhkan dosa yang lepas. Maknanya inilah antara hikmah besar. Kalau bahasa kita hari ni kak, enggak apa dia kereta ni kena servis 2 tahun sekali servis. Ibarat gitulah. Satu bahasa Nabi sebut jangan lebih dari 5 tahun. Kena mari sini. Tapi mari pun kena mari dengan hati yang apa ni, yang baik. Dan penting sangat kita ni memilih sahabat-sahabat yang nak pergi dengan kita tu yang baik-baik. Dan juga kalau ada pembimbing yang ustaz-ustaz yang kita lah, kita tengok dia ni, kita duduk mengaji dengan dia di Malaysia, imam di masjid kampung kita ke siapa, kita pergi sekali. Barulah ada panduan, ada bimbingan, dan kita dapat melaksanakan haji itu dengan cara yang baik, insya-Allah. Jadi itulah dia panggil tazkirah subuh ringkas. Insya-Allah kita akan sambung lagi lepas pada ni cerita Mina yang tertangguh semalam. Cerita lagi. Insya-Allah. Baiklah, setakat itu dulu. Tasbih kafarah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.